أعوذ بالله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا علما وهداية الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ونعم الملائكة المقربين وحسن النزول وافتح علينا ورحمتك علينا أسر رحمتك يا رب. رب اشرح لنا سرنا سالنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بالدارين. Sekarang. Dan yang ketiganya sembahyang sunat mutlak. Maka iaitu yang tiada mempunyai waktu dan sebab. Bahagian yang ketiga daripada tiga bagai sembahyang ikut cara niatnya. Sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat, apa tu? Sunat yang mutlak. Maka iaitu sunat mutlak. Yang tiada, yakni sembahyang yang tiada mempunyai waktu dan sebab. Tidak ada sebab bagi dia, tidak ada waktu bagi dia. Maka kalau tidak ada sebab, maka tiada wajib diniatkan, maka wajib diniatkan satu jua, iaitu qasad. Iaitu mengqasadkan, memperbuatkan sembahyang. Kita niat saja aku sembahyang, cukup. Saja aku sembahyang. Tak payah sebut nama sebab dia tidak ada, sebab kita sembahyang sunat ni dia ada nama dia, nama mengikut sebab. Dia ada nama dia tu nama mengikut sebab, mengikut waktu. Ada nama dia tu ada nama mengikut waktu atau nama dia mengikut sebab. Maka di sini tak ada sebab, tidak ada sebab, tidak ada waktu, lalu tu tidak ada nama. Sebab kalau kita katanya yang dulu tu kalau sebelah pagi, duha, waktu duha, maka sembahyang duha nama dia. Sembahyang raya, ada nama dia lah sebab waktu dia. Waktu hari raya, sembahyang raya. Gerhana, sebab gerhana, sembahyang sunat gerhana, ada nama dia. Maka di sini kalau nak cari nama dia, tidak ada lah. Jadi sebab kerana dia tidak ada sebab, tidak ada waktu. Maka kita nak sebut sebab tidak ada. Kita nak sebut waktu tidak ada. Sebab tidak ada waktu yang tertentu bagi dia. Masa mana pun boleh. Masa mana pun boleh. Dengan kerana yang dulu mana dia katanya diidhafat kepada sebab, artinya idhafat kepada waktu. Pada sembahyang yang kedua tu.
Dia katanya dan hasil pula dengan idhafat. Kita sandar kepada waktu, artinya kita sandar kepada sebab. Itu pada masalah sembahyang yang kedua yang semalam. Maka di sini dengan sebab tidak ada waktu, dengan kerana tidak ada waktu, tidak ada sebab, maka kita tak nak sebut sebab dia tak boleh. Kita nak sebut waktu dia tu pun tak boleh. Lalu tu memada dengan qasad saja. Qasad akan qasatkan memperbuat sembahyang, maka kita niat saja aku sembahyang, usalli. Saja aku sembahyang. Tak payah sebut sunat. Itu tak wajib dah. Memada dengan qasad saja. Maka tiada wajib meniatkan sunat. Tak wajib kita niat sunat. Tak sebutkan sunat tu, ta'arudkan sunat tu dah tak wajib. Seperti yang telah dulu, seperti semayang yang telah dulu itu wajib sebut sunat. Seperti yang telah dulu, ini sembahyang yang telah dulu pada sembahyang yang mempunyai sebab dan waktu, itu pun tak payah kita sebut sunat. Usalli, saja ku sembahyang gerhana, saja ku sembahyang tarawih, saja ku sembahyang duha, cukup. Sunat pun tak wajib. Dan sebab yang kedua tu apa dia? Ta'ayun dan qasad. Sunat tak payah sebut juga. Kerana yang lainnya ada mempunyai waktu dan sebab. Kerana yang lain daripada bahagian yang tiga ni ada mempunyai waktu dan sebab, dan yang mutlak itu tiada suatu daripadanya, daripada waktu dan sebab. Maka manakala meniat aku hendak sembahyang, dipaling dituju kepadanya kepada mutlak. Manakala jadi maknanya di sini sembahyang kita ni sembahyang sunat mutlak, apabila tidak ada sebab, tidak ada waktu, maka apabila kita niat saja aku sembahyang, maka kembali kepada mana? Kepada sembahyang mutlak lah. Mana dituju kepada maksudnya sembahyang sunat mutlak. Sebab kalau nak ada sebab, kita kena sebut sebab. Kalau ada waktu, kita kena sebut waktu. Maka kalau kita tak sebut waktu, tak sebut sebab, maka dituju, dikehendak, dipalingkan sembahyang tu kepada jadi sembahyang sunat mutlak. Jadi maknanya semua tu kita sebut pasal wajib di dalam niat. Wajib di dalam niat. Maka tak sebut lagi, tak masuk bicara lagi pasal apa dia? Yang sunat di niat. Itu kita tak bicarakan lagi. Semua tiga bagai itu, kalau bagai yang pertama nak ada tiga perkara, syarat bagi niat tu tiga perkara, qasad, ta'arud, ta'ayun. Lepas tu bahagian yang kedua tu nak ada qasad, ta'ayun saja, ta'arud tidak. Bahagian yang tiga tinggal ada satu, ialah muqasadkan saja, qasad saja. Semua tu kita cakap pasal wajib di dalam niat. Nanti ada pula tambah lagi yang sunat diniatkan. Kemudian dia katanya dan diistisna daripada sunat yang tersebut itu tiap-tiap sembahyang sunat yang masuk kepada yang lain. Dan dipadakan ia dengan dia. Dia katanya dan diistisnakan daripada sunat yang tersebut itu, dan diistisnakan daripada sunat yang tersebut itu. Sunat yang mempunyai waktu dan sebab.
dan diistisna daripada sunat yang tersebut itu, yakni sunat yang mempunyai waktu dan sebab. Mana dia? Iaitu tiap-tiap sembahyang sunat yang masuk kepada yang lain. Yang masuk kepada yang lainnya, lain pada sunat yang tersebut. Dan dipadakan ia dengan dia. Dan dipadakan dia kan sunat tersebut dengan dia dengan yang lain. Mana dia? Seperti sunat tahiyyatul masjid dan sunat wudu dan sunat ihram dan sunat tawaf dan sunat istikharah. Maka iaitu dihubungkan ia dengan sunat mutlak. Jadi kalau kita kiranya sembahyang yang tersebut tu, kalau kita katanya tak sunat tahiyyatul masjid, tak jadi sunat malaikat kita masuk masjid. Sunat wudu tak disunat malaikat kerana kita ambil wudu, selepas pada ambil wudu. Sunat ihram tak disunat malaikat kerana kita nak ihram dengan haji atau umrah atau kedua-dua. Sunat tawaf tak disunat malaikat dengan kerana kita selesai daripada 7 pusingan tawaf. Istikharah tak disunat malaikat kita kerana kita ada nak istikharah apa-apa kerjaan. Begitu juga pada masalah sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih mengikut setengah bahasan ulama katanya masuk di bawah sembahyang ni juga. Masuk dalam sembahyang ni juga. Walaupun kita panggil sunat tasbih, walaupun kita panggil mengikut bahasan setengah ulama lah, walaupun kita panggil kata sunat tasbih, tetapi dengan sebab sunat tasbih ni dia tidak ada sebab. Dia tidak ada sebab. Sebab apa kita nak solat tasbih? Mana sebab dia? Tak ada sebab. Tak macam gerana, kerana-gerana. Tak boleh katanya tasbih tu sebab dia. Tasbih tak boleh jadi sebab. Sebab tasbih di dalam solat, sebab dia kena berlaku luar pada sembahyang. Adapun tasbih di dalam sembahyang tak boleh kata sebab. Dia tak boleh kerana apa kau sembahyang sebab nak rokok. Tak boleh jadi sebab gitu. Sebab rokok juzuk daripada sembahyang. Jadi maknanya sembahyang sunat tasbih, kalau tanya sebab ada ke tidak, dia tidak mempunyai sebab. Lagi pulanya, kalau tanya waktu mana, tidak ada waktu yang tertentu. Tidak ada waktu yang tertentu bagi sunat tasbih. Pagi boleh ke tidak? Boleh. Tengah hari boleh ke tidak? Petang jangan lain dari waktu petang lain daripada waktu karahah, boleh ke tidak? Boleh. Lepas maghrib belum isyak boleh. Lepas isyak boleh. Tengah malam belum subuh pun boleh. Jadi tidak ada waktu yang tertentu bagi dia. Walaupun panggil nama katanya bukan kita panggil itu sunat tasbih, tapi nampak-nampaknya zahir itu macam tahiyyatul masjid, sunat wuduk tu nampaknya bukan dia sunat mutlak lah. Tetapi kesemuanya ambil hukum sunat mutlak. Tu mana katanya sunat yang termasuk, yang masuk kepada yang lain. Jadi maknanya dia boleh masuk dengan sunat yang lain. Tengok, kita katanya boleh masuk tu macam mana boleh masuk?
apabila kita masuk dalam masjid. Padahal imam dah solat zuhur masalan. Kita sembahyang zuhur bersama dengan imam. Adakah hasil tahiyatul masjid di situ dengan sebab zuhur kita? Hasil. Lagi pulanya, kita sudah ambil wudu. Kita sudah ambil wudu, datang ke masjid, kita ambil wudu kat pintu masjid. Sudah ambil wudu, kebetulannya orang dah qomat. Zuhur masalan. Kita pun masuk dalam masjid solat zuhur. Maka dapat tahiyatul masjid, dapat juga sunat wudu. Lepas dengan maknanya lepas daripada tututan. Lepas pada tututan sunat. Sunat tahiyat maknanya lepas pada tututan. Jadi maknanya kita dah buat tahiyat. Kita dah buat sembahyang lepas pada wudu. Begitu. Jadi maknanya apabila kita masuk masjid nak tawaf, kita duduk ketika kita pergi buat umrah. Ketika kita pergi buat umrah tu belum pada nak masuk zuhur masalan. Belum pada nak masuk zuhur, kita pun niat ihram. Niat ihram. Sudah niat ihram dengan umrah, kita naik kereta masuk, naik teksi masuk ke Mekah. Lepas tu masuk Masjid Haram. Maka apabila masuk Masjid Haram tu untuk nak tawaf, maka tak disunat ketika tu tahiyatul masjid. Sebab kita masuk, ingat kalau masuk Masjid Haram tujuan nak tawaf, masuk dalam Masjid Haram tujuan nak tawaf, maka tak sunat tahiyatul masjid ketika itu. Tak sunat. Terus tawaf. Masuk terus pergi kepada Kaabah, tawaf. Tak sunat pada masa tu tahiyatul masjid. Ingat. Jadi maknanya kalau kita masuk masjid, kalau kita masuk Masjid Haram tujuan nak tawaf, tujuan nak tawaf, maka masuk masjid itu tak disunatkan kita sembahyang tahiyatul masjid. Terus kita pergi tawaf. Selepas pada kita tawaf, maka nak ada solat di situ. Selepas pada kita tawaf 7 pusingan, kebetulan kita tawaf cukup 7 pusingan tu, kebetulan orang qomat nak sembahyang zuhur. Maka kita pun sembahyang zuhur. Maka sembahyang zuhur kita tu jadilah termasuk di dalam sembahyang zuhur kita tu ialah sunat tawaf dan sunat tahiyatul masjid. Masuk dalam tu. Begitu juga sunat apa dia? Sunat ihram pun begitu juga. Kita sembahyang zuhur. Sudah sembahyang zuhur kita niat ihram. Maka zuhur yang kita sembahyang tadi itu jadi tertunai dengan dia oleh sunat ihram. Jadi maknanya belum pada nak ihram tu nak bagi ada solat. Belum pada, jadi maknanya masuk masjid nak bagi ada solat. Solat mana-mana pun. Lepas pada wuduk nak bagi ada solat. Solat mana-mana pun belum pada nak niat ihram nak bagi ada solat. Maka hasil dengan kita sembahyang fardu zuhur, kita terus niat ihram. Maka dah hasil. Dah tertunai. Sembahyang sunat tawaf. Selepas pada sunat ihram. Selepas pada tawaf tu nak bagi ada solat. Memada dengan sembahyang fardu, artinya sembahyang mana-mana saja. Qadha ke masalah. Begitu juga sembahyang istikharah. Apabila kita ada nak istikharah apa-apa kerjaan kepada Allah, maka sembahyang. Sembahyang tu sembahyang zuhur ke, artinya sembahyang subuh ke, atau sembahyang duha ke, atau sembahyang qadha ke, memadai. Janji lepas solat tu kita ada berdoa dengan doa istikharah. Jadi begitu juga yang dikatakan solat hajat. Itu pun masuk dalam kata sunat mutlak. Maka yang saya kata tadi, pada mengikut setengah bahasan ulama, bahasanya sembahyang sunat tasbih pun
dua rakaat buat kita sembahyang 4 rakaat 2 salam ke atau 4 rakaat 1 salam ke, tak kira sama. Mengikut bahasa setengah ulama katanya itu masuk dalam sunat mutlak juga. Ambil hukum sunat mutlak juga. Sebab tilik kepada walaupun kita katanya tak masuk pada yang lain, tetapi tilik kepada tidak ada sebab, tidak ada waktu yang ditentukan. Dia tak macam sunat duha. Tengah hari kita lepas zuhur tak ada lah sunat duha tu. Malam-malam tak ada lah sunat duha kan. Malakan kita nak qada tu ada lah. Jadi sunat duha yang tunai pada waktu malam ada ke tidak? Tak ada. Semaya witir waktu siang ada ke tidak? Tidak ada. Malakan kita nak qada. Dengan secara tunai tidak ada. Itu sembahyang yang mempunyai sebab. Tapi sembahyang tasbih boleh buat masa-masa mana-mana. Jadi tak jadi qada, tak jadi tunai. Tak jadi qada, bahkan jadi tunai kesemuanya. Tapi kalau sembahyang sunat duha, kalau sembahyang malam dengan sebab pagi tadi, sebelah pagi itu dia tak solat, lepas isyak dia nak qada, maka sembahyang malam. Malam tu jadi qada yang pagi tadi. Adapun sembahyang sembahyang tasbih, dia cadang nak buat pagi, tapi tak jadi nak buat, jadi buat malam. Maka malam tu jadi tunai, jangan niat qada yang pagi tadi. Sebab dia tidak ada waktu yang tertentu bagi dia. Itulah maksud katanya sembahyang sunat yang masuk kepada yang lain. Maknanya masuk tu mana boleh tumpan pada yang lain. Jadi maknanya yang seperti kata tadi, yang kita sudah datang ke masjid. Datang sampai ke masjid, kita pergi ambil wuduk. Kat tempat wuduk, sudah tu masuk masjid, tak sempat kita nak sembahyang sunat, kebetulan orang dah qomat. Artinya masa tak sampai seminit orang nak qomat. Kita pun tunggu, jangan duduk. Tunggu dalam berdiri dalam masjid. Jangan duduk sebab duduk tu membatalkan peluang tahiyatul masjid. Kita pun tunggu dalam berdiri, maka kita sembahyang. Usalli fardaz zuhri, sembahyang zuhur dah. Maka sembahyang zuhur kita itu masuk di dalam sembahyang zuhur kitanya ialah tahiyatul masjid pun masuk dalam tu. Sunat wuduk pun masuk dalam tu. Pula kalau kita nak niat ihram pun masuk dalam tu juga. Contohnya kita nak niat ihram, nak niat ihram di Tan'im ke di mana-mana saja. Maka kita ambil wuduk, sudah ambil wuduk, masuk ke dalam masjid. Kebetulan orang qomat zuhur. Lepas tu apabila kita ambil wuduk, masuk masjid, lepas tu nak solat zuhur, lepas pada tu nak niat ihram, maka kat miqat, maka apabila sudah solat zuhur kita niat ihram, maka jadi tertunai dengan zuhur, fardu zuhur yang kita buat tu apa dia? Tahiyatul masjid pun dah masuk dalam tu. Wuduk pun masuk dalam tu. Ihram pun masuk dalam tu. Tapi kalau kita ada masa, kita nak niat, kalau kita katanya masa luas lagi, kita nak asing-asingkan pun boleh masuk masjid. Sudah masuk masjid, sembahyang tahiyat usalli tahiyatul masjid. Saja ku sembahyang tahiyatul masjid. Sebab tu habis tahiyatul masjid usalli sunnatul wudu, usalli al wudu. Aku sembahyang fardhu sunat wudu. Habis tu tunggu orang qomat. Belum pada nak qomat tu qabliyah masjid, qabliyah zuhur. Lepas pada zuhur tu ba'diyah zuhur. Lepas pada ba'diyah zuhur kita sembahyang sunat ihram. Niat ihram pula. Nak asing-asingkan pun boleh kalau ada masa nak buat. Tetapi kalau tak, itu pun boleh masuk dalam yang lain. Dan dipadakan dia. Tengok bagi atas dia katanya sembahyang yang masuk kepada yang lain. Boleh dimasuk dalam yang lain. Boleh masuk dalam yang lain. Boleh masuk dalam sunat duha. Boleh masuk dalam sembahyang fardu. Itu dikehendaki yang lain. Sembahyang sunat yang masuk
kepada yang lain. Boleh masuk, nak asing pun boleh, nak masuk dalam orang pun boleh. Masuk kepada yang lainnya. Yang lain tu sunat yang lain, artinya semayang fardu pun dia boleh masuk. Dan dipadakan dengan dia, kan sunat tu dengan dia dengan yang lain. Tengok, semayang zuhur, masuk masjid, semayang zuhur. Mada untuk tertunai. Jadi kita tafsir sikit. Dan dipadakan dia dengan yang lain, dengan mana tertunai. Tertunai. Maknanya kita masuk masjid terus solat zuhur. Jadi maknanya tertunai tahiyatul masjid. Mana jadi tertunai lepas pada tututan sunat. Sunat tahiyatul masjid dah lepas pada tututan. Lepas tu pasal dapat pahala ke tak dapat pahala itu ada khilaf. Gini, tapi pasal masuk tu dia masuk. Dan memadai dengan perbuatan semayang lain pun memadai. Tapi pasal niat boleh pahala tak boleh tu, itu khilaf. Contohnya macam saat ni kita masuk masjid, kita semayang zuhur. Tidak ada niat lah semayang sunat tahiyatul masjid, tidak ada sunat. Maka ittifaq ulama kata tertunai. Jadi tak panggil kata kau ni masuk masjid tak solat, dah lepas. Nak kata boleh ke begitu sebab kita dah solat zuhur. Kau ni masuk masjid tak solat, orang boleh kata ke begitu kita? Tak boleh kata sebab kita dah masuk masjid solat zuhur. Jadi mana tertunai tetapi dapat pahala tahiyatul masjid dapat ke tidak itu ada khilaf. Mengikut dalam setengah-setengah kitab bagi Imam Nawawi itu dia katanya dapat. Setengah katanya tak dapat sebab kita tidak ada niat. Hanya memadai untuk nak jadi tunaikan. Untuk mana nak lepas pada tututan. Jadi mana kita dah buat. Sudah kita ambil wuduk, kita dah solat. Sudah kita masuk masjid, kita ada solat. Dah lepas dah. Maka, jadi kembali kepada ceritanya, kalau kita tengok tu semayang tahiyatul masjid, semayang wuduk, semayang sunat wuduk, sunat ihram, sunat tawaf, sunat istikharah dan begitu juga sunat hajat. Dan mengikut bahasan setengah ulama sunat tasbih. Kalau kita tengok tu macam ada waktu, tidak pun ada sebab bagi dia kan. Tengok pada Zohir, tengok dengan nama dia dengan apa tu macam ada sebab ataupun ada waktu dia. Tengok. Tetapi masalah sunat, masalah niatnya, maka tengok baris yang kedua dia kata maka dihubungkan ia sunat yang masuk pada yang lain tu dimasukkan ia dengan dihubungkan, diserupakan dengan sunat mutlak. Dihubungkan yakni pada cara niat. Maka memada pada segala semayang itu meniatkan hendak perbuatkan sembahyang jua. Gitu, memadai. Sajaku sembahyang, cukup. Nisbah pada gugur tututan jua. Tu. Jadi maknanya memadai tadi tu nisbah nisbah tilik kepada gugur tututan. Tututan nisbah kepada ini tilik kepada nisbah pada gugur ini dengan tilik kepada gugur tutut jua. Jadi memanglah sunat pun ada tutut kan. Wajib pun tutut, sunat pun tutut juga. Jadi gitu. Maka adapun nisbah kepada menghasilkan pahala seperti saya cakap tadi, maka tak dapat tiada daripada ta'yin atas maka tak dapat tiada daripada ta'yin atas yang dimuktamad, ini yang saya kata tadi.
Jadi muktamad oleh Syekh Ibn Hajar, bersalahan Syekh Ramli, katanya maka hasil pahalanya jikalau tiada ta'yin sekalipun. Jadi masalahnya, kalau kita masuk sini, kita masuk dalam masjid, kita solat zuhur. Maka kalau tanya tertunai ke tidak, lepas pada tutupan sunat ke tidak, dah lepas. Tapi dapat pahala sembahyang tahiyatul masjid ke tidak? Kalau mengikut Syekh Ibn Hajar, tak dapat pahala. Tahiyatul masjid tu tak dapat. Tapi dah lepas daripada tututan, lepas daripada makruh masuk masjid, tak salat. Tak tunai benar sunat, makruh. Tidak pun khilaful aula. Maka dengan sebab orang nak kata pada kita tak boleh. Kau ni ambil wuduk tak solat. Kau ni masuk masjid ni tak solat. Nak kata begitu, tak boleh lah. Sebab kita dah sembahyang zuhur. Tetapi nak dapat pahala, tak dapat kalau mengikut Ibn Hajar. Sebab dia katanya, innamal a'malu bin niyat. Itu segala amalan tu dengan niat. Kalau engkau niat, dapat. Kalau tak niat, tak dapat. Tetapi kalau mengikut Syekh Ramli, apabila tertunai, maka dapat pahala. Jadi maknanya, kalau kita nak dapat pahala tu, atas jalan mengikut Syekh Ibn Hajar, mana kena niat usalli saja ku sembahyang tahiyatul masjid, saja ku sembahyang sunat, wuduk saja ku sembahyang sunat, ihram. Kalau diasingkan tu tidak ada khilaf. Kalau kita asing, maknanya tahiyatul masjid tak tupan orang lain, tak tupan sembahyang lain, tidak memasukkan sembahyang tahiyatul masjid dalam sembahyang lain. Itu tak khilaf pada dapat pahala. Ibn Hajar pun kata dapat, Ramli pun kata dapat. Masuk masjid, tahiyatul masjid dulu. Lepas tu, qabliyah zuhur, masalah. Lepas tu zuhur. Lepas tu, ba'diyah zuhur. Itu tidak ada khilaf dah. Kalau katanya tertunai, serta dapat pahala dengan tidak ada khilaf. Tengok. Dia katanya, apa dia? Dia katanya, maka tak masalah maka ada pun nisbah kepada menghasilkan pahala tahiyatul masjid, pahala sunat wudu, pahala sunat ihram, pahala sunat tawaf, pahala sunat istikharah. Maka tak dapat tiada daripada ta'yin, kena menentu saja ku sembahyang sunat tahiyatul masjid, saja ku sembahyang tahiyatul masjid, mesti kena ta'yin. Ta'yin tu saja ku sembahyang tahiyatul masjid. Begitu. Saja ku sembahyang ihram ataupun sunat ihram. Mengikut, mesti kena ada ta'yin mengikut yang dimuktamad oleh Syekh Ibn Hajar. Tapi itu bersalahan bagi Syekh Ramli. Kata Syekh Ramli, maka hasil pahalanya jikalau dengan tiada ta'yin dah dapat pahala. Begitu. Jadi itu pasal cara niat. Itu kita bahagi kepada begitu. Maka sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang wudu apa semua, itu cara niatnya mengikut sunat mutlak. Pada masalah cara niat. Ini cara niat, tetapi jangan kita keliru dengan masalah bahas di dalam bahasan waktu karahah, waktu dilarang sembahyang. Itu lain pula. Dia tak bagi macam ni. Dia tidak bagi macam ni. Tengok tahiyatul masjid. Kita tengok tahiyatul masjid, sunat wudu, sunat ihram, sunat tawaf, sunat istikharah. Kita maklum waktu lepas subuh, belum pada naik matahari satu galas, satu lembing, diharamkan sembahyang mengikut satu kaul katanya makruh sembahyang. Waktu lepas asar, artinya waktu matahari kuning, atau juga waktu zawal, matahari sedang berdiri di tengah waktu istiwa,
kalau kita berada di luar daripada tanah haram Mekah, maka dimakruh atau diharamkan kita sembahyang. Maka diharam tu sembahyang sunat mutlak. Sunat mutlak diharamkan kita sembahyang. Tapi sunat mutlak yang kita katanya haram sembahyang sunat mutlak dan sembahyang sunat mempunyai sebab mutaakhir. Ya bagi begitu pula. Haram kita sembahyang haram atau makruh kita sembahyang sunat mutlak dan sembahyang sunat mempunyai sebab mutaakhir. Maka apabila kita tilip begitu, maka apabila kita masuk masjid dalam waktu yang tersebut, maka tahiyatul masjid tak masuk dalam sunat mutlak. Dalam bahasan waktu karahatut tahrim, waktu dilarang sembahyang tu sunat tahiyatul masjid tak masuk dalam hukum sunat mutlak. Yang kata tahiyatul masjid masuklah hukum sunat mutlak ini bab cara niat. Kena faham begitu. Ini masalah bahasan cara niat, kaifiat niat. Adapun bahasan haram, waktu haram sembahyang kalau kita selepas pada waktu asar, selepas pada kita solat asar, kita contohnya kita pergi solat asar kat masjid, lepas tu terlupa kunci rumah masalah. Balik-balik sampai rumah tengok terlupa kunci, tertinggal di dalam masjid. Kita pun masuk dalam masjid. Sunat ke tidak? Boleh nak solat ke tidak? Boleh nak solat tahiyatul masjid. Sebab didapatkan sebab terdulu daripada sembahyang. Ialah masuk masjid tu sebab menjadi sunat sembahyang. Maka boleh, walaupun lepas asar, maka sunat tahiyatul masjid itu tak pakai hukum sunat mutlak. Adapun cara niat, ambil hukum sunat mutlak. Itu dia berbeza. Tengok, kalau sunat ihram, dia ihram tu selepas pada sembahyang. Maka kalau waktu asar tak boleh nak solat. Tak boleh nak solat. Lepas pada asar tak boleh kita nak solat. Sebab mutaakhir. Dia panggil. Maka sunat ihram gitu juga sunat tawaf. Tawaf dulu kan. Maka sunat ihram tak boleh. Kalau lepas pada kita dah habis solat asar, tak boleh kita nak sembahyang sunat ihram. Sebab dia kata sebab mutaakhir. Waktu asar, waktu dilarang sembahyang tu tak boleh kita nak sembahyang sunat ihram. Tu tengok berbezanya. Dua bab. Sini cara kaifiat niat, maka sembahyang tersebut ambil hukum sunat mutlak. Tetapi dalam bahasan waktu karahah sembahyang tu, waktu dilarang sembahyang tu tidak ambil hukum, masuk dalam hukum sembahyang mempunyai sebab. Tengok, kalau tahiyatul masjid dikatakan sebab mutakaddim, sebab masuk tu dulu pada sembahyang. Mutakaddim terdulu. Wuduk dulu pada sembahyang. Ihram ni ihram lepas salat. Ini mutaakhir. Tawaf, memanglah tawaf dulu pada sembahyang. Mutakaddim, istikharah, ini mutaakhir. Sebab sembahyang dulu, lepas tu baru istikharah. Kalau mengikut sembahyang hajat, kalau sembahyang hajat tu, kalau kira tu sebab mutakaddim, tapi itu dhaif. Kalau kiranya setengah orang tu kira kata masuk, setengah ulama kata masuk sunat mutlak betul-betul. Maka lepas asar tak solat hajat. Lepas subuh tak solat hajat. Setengah ulama dia tilik kata ada hajat tu menyebabkan kita solat. Jadi sebab mutakaddim, tapi itu dhaif. Maka sembahyang hajat tu kalau kira ambil hukum sunat mutlak. Mengikut ada khilaf lah. Maka sunat tasbih yang saya cakap tadi mengikut bahasan setengah ulama katanya sunat tasbih dalam bab waktu karahah masuk dalam hukum sembahyang sunat mutlak.
masuk dalam hukum dalam bab waktu karahah, waktu dilarang sembahyang tu ambil hukum sunat mutlak. Maka haram kita sembahyang tasbih lepas asar. Artinya belum asar tetapi waktu matahari dah kuning. Artinya haram kita solat tasbih pada waktu lepas pada solat subuh belum pada naik matahari. Sebab dia katanya sembahyang sunat tasbih tu masuk dalam hukum sembahyang sunat mutlak. Begitu. Itulah. Jadi lain bab, lain maksudnya. Lain bab, lain maksud. Maka lagi pulanya dalam bahasan waktu karahah di sana, waktu dilarang sembahyang di sana, dia bagi pula sebab tu sebab mutaqaddim, sebab tu sebab mutaakhir. Kalau ihram mutaakhir, kalau geranu sebab mutaqaddim, kalau sembahyang tahiyatul masjid sebab mutaqaddim. Dia banyak sebab mutaqaddim. Kebanyakan tu mempunyai sebab mutaqaddim, tapi kalau ihram tu sebab mutaakhir, kan. Begitu. Jadi maknanya waktu karahah tu tak boleh kita sembahyang tapi di luar daripada tanah haram Mekah. Maknanya yang tak boleh tu sembahyang apa dia? Sunat mutlak dan sembahyang sunat mutaakhir. Dibagi kepada sebab mutaqaddim, tilik pada sebab mutaqaddim, tilik pada sebab mutaakhir. Boleh tak boleh? Di sini. Di sana. Adapun di sini tak kira sebab. Di sini sembahyang sunat mempunyai sebab, walaupun sebab mutaqaddim, sebab mutaakhir, maka cara niat mesti kena ada qasad dan ta'ayyun. Begitu. Tak payah tiliklah sebab mutaqaddim ke sebab mutaakhir di sini. Di sini tak payah kita kiralah sebab mutaqaddim ke sebab mutaakhir, sebab yang dulu, sebab datang sebab belum pada solat, atau sebab mutaqaddim mana datang solat sebab kemudian tak payah tilik gitu. Maknanya asalkan mempunyai sebab, mempunyai waktu, maka cara niatnya qasad dan ta'ayyun. Kalau tidak ada mempunyai sebab, tidak mempunyai waktu, maka memadai dengan secara qasad, ada qasad sahaja. Begitu. Itu berlainan. Maka dia katanya kita kembali pada kitab kita. Dan sunat pada sembahyang sunat meniatkan dan sunat pada sembahyang sunat itu meniatkan nafliyahnya. Ya tu salah duduk. Ya bukan nafilah, bukan nafilah. Ya tu kita pindah letak di antara lam dan ha. Ya tu kita pindah letak di antara lam dengan ha. Nafliyah. Nafliyah. Kita pindahkan ya. Nampaknya kita sambung esok. InsyaAllah. Dan kita untuk hari ini kita akhir di situ pada katanya dan sunat pada sembahyang sunat itu meniatkan nafliyah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. واجعل عملنا خالصة لوجهك